Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana menonton video-video dalam channel ini. Sebelum kita mula, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, share, like dan komen. Let's go! Salam sejahtera dan selamat tengah hari kepada seluruh rakyat Malaysia. Berita panas hari ini dipetik dari Free Malaysia Today bertajuk Kerajaan PN sedia RM7.1 bilion biaya 67 projek bawah jana wibawa. Berita penuh. Kerajaan Perikatan Nasional PN terdahulu memperuntukkan RM7.163 bilion untuk membiayai 67 projek bawah program pembangunan kontraktor binaan Bumi Putera Berwibawa Jana Wibawa, kata Timbalan Menteri Keuangan Ahmad Maslan. Unit penyelarasan pelaksanaan ICU ada 2 projek, Jabatan Perdana Menteri 2, Kementerian Air dan Sumber Asli 7, Kementerian Kesihatan 1, Jabatan Kerja Raya 3, Kementerian Pembangunan Luar Bandar 42, Kementerian Pendidikan 4, Kementerian Pendidikan Tinggi 4, Kementerian Wilayah Persekutuan dan Kementerian Pertahanan masing-masing 1 projek. Jumlah keseluruhannya sebanyak RM7.163 bilion ringgit, katanya ketika menggulung perbahasan belanjawan 2023 di Dewan Rakyat. Terdahulu bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin berdepan 7 pertuduhan berkait projek Jana Wibawa. Pagi tadi, pengurusi PN itu mengaku tidak bersalah terhadap satu lagi tuduhan pengubahan wang berhubung program Jana Wibawa selepas beliau meminta dibicarakan atas 4 tuduhan meminta rasuah berjumlah RM232.5 juta dan 2 tuduhan pengubahan wang haram membabitkan RM195 juta pada Jumaat lalu. Menjawab soalan Awang Hashim PN Pandang berhubung jumlah hutang 1MDB, Ahmad berkata jumlah hutang diambil alih sebanyak RM53.5 bilion. Setakat ini, katanya RM24.5 bilion dibayar kerajaan melalui shareholder advance atau pinjaman dan bayaran melalui akaun amanah sebanyak RM19.3 bilion, menjadikan keseluruhan hutang dilangsaikan berjumlah RM43.8 bilion ringgit. Jumlah baki hutang belum dibayar ialah RM9.7 bilion yang merupakan prinsipal RM5 bilion dan faedah RM4.7 bilion ringgit. Tetapi kita dapat aset diperolehi daripada 1MDB adalah RM20.3 bilion ringgit dan kita juga dapat penyelesaian International Petroleum Investment Company IPIC lebih kurang RM8 bilion ringgit, katanya lagi. Sebelum ini, Kementerian Keuangan memaklumkan 2 firma pelaburan Abu Dhabi itu bersetuju membayar USD 1.8 bilion kepada Menteri Keuangan diperbadankan dana 1MDB. Katanya penyelesaian itu dicapai menerusi prosiding di Mahkamah Timbang Tara Antarabangsa London dan Mahkamah Tinggi London. Sekian berita. Salam Malaysia Madani. Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia. Berita panas hari ini dipetik dari Malaysia Kini bertajuk Anwar mahu siasatan LCS mesti diteruskan. Berita penuh. Anwar Ibrahim hari ini menegaskan siasatan berhubung isu pembinaan kapal tempur pesisir LCS mesti diteruskan kerana pendakwaan peringkat awal sebelum ini tidak mencukupi, memandangkan ia melibatkan skandal berskala besar dan ketirisan. Perdana Menteri berkata pendakwaan sebelum ini juga tidak bertindak kepada orang yang lebih utama dikatakan terlibat dalam isu perolehan LCS tersebut. Arahan saya, siasatan mesti diteruskan termasuk LCS kerana saya rasa tindakan sebelum ini tidak cukup untuk membongkar dan bertindak terhadap orang utama yang dikatakan terlibat dalam kes ini. Jadi, biar siasatan diteruskan, katanya lagi. Ahli Parlimen Tambun itu berkata demikian bagi menjawab soalan tambahan Ahmad Fadli Syahari, PN Pasir Mas pada waktu pertanyaan-pertanyaan menteri mengenai keseriusan kerajaan dalam mengambil tindakan terhadap tata kelola yang tidak telus termasuk LCS. Anwar berkata perkara itu telah disampaikan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia untuk tindakan lanjut dan badan berkenaan memaklumkan akan ada pendakwaan peringkat kedua. Dia juga menegaskan arahannya
kepada badan-badan penguatkuasaan termasuk SPRM adalah menyeluruh. Sebab itu, ada Ketua Bahagian UMNO Shah Alam yang didakwa tetapi tidak difokus. Maknanya, sesiapa sahaja yang didapati oleh SPRM dan buktinya kuku oleh peguam negara harus terima kenyataan pendakwaan, katanya. Anwar turut mengulangi pendirian tidak akan campur tangan dalam sebarang kes pendakwaan di mahkamah melibatkan pemimpin tertentu, termasuk mengurangkan atau mengetepikan pendakwaan terhadap timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi. Selain itu, Anwar turut mempersoal tumahan yang dilemparkan oleh pihak pembangkang yang mengaitkannya dengan pendakwaan tertentu. Kena ingat, sebagai Muslim bertanggungjawab, adakah anda yakin dan ada bukti bahawa Anwar campur tangan untuk mendakwa sesiapa? Kalau tak, ada itu zalim jawabnya. Guna nama agama dan fitnah orang, sebut nama saya. Saya tidak campur tangan. Boleh tanya SPRM dan peguam negara. Malah arahan daripada saya pun, tindakan yang dilakukan mesti berdasarkan fakta dan bukti kuat. Saya sokong. Tetapi jangan aniaya. Jangan ada satu alasan yang longgar yang boleh dicabar dan dipertikai, katanya. Sehubungan itu, Anwar berkata, jangan mudah menghukum dirinya kerana dia bukan seorang ahli politik murahan. Sementara itu, Anwar yang juga Menteri Keuangan berkata, kerajaan mengambil beberapa langkah bagi menjamin tata kelola yang baik, termasuk menghentikan semua kaedah perundingan terus, sebaliknya diurus melalui tender. Dia mengakui memang terdapat keperluan dalam negara untuk mengagihkan projek kepada kontraktor Bumiputra. Tetapi ia juga perlu melalui proses tender atau tender terhad selain peruntukan secukupnya kepada golongan yang memerlukan. Anwar memaklumkan senarai 475 orang ketua pegawai digital dilantik bertindak sebagai peneraju pendigitalan di agensi kerajaan dalam usaha penambahbaikan tata kelola kerajaan dalam pendigitalan sektor awam. Menurutnya, unit pemodenan tadbiran dan perancangan pengurusan Malaysia mampu turut ditugaskan semula untuk memberi perhatian dari sudut perancangan dan pengurusan tadbir selain menubuhkan jawatan kuasa pemantauan pelaksanaan Cloud Framework Agreement JPP CFA. Sekian berita, salam Malaysia Madani.